Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata wa ansihi wa midada kalimatihi. Ya awalan awwalin ya akhiral akhirin ya zal quwwatal matin ya rahimal masakin ya rahimal masakin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin irhamna sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran katsira tasliman katsiran katsira amma ba'd a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanir rahim subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون الصف الأول أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang dikasihi disayangi kepada pengurusi dan ahli tuan kuasa, yang dikasihi disayangi kepada tuan imam dan juga kepada semua pegawai-pegawai masjid, kemudian para asatizah dan juga tuan-tuan haji dan tuan-tuan puan-puan hadirin hadirat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur pada Allah yang mana dalam keadaan suasana yang tidak menentu, suasana yang hari ini disebutkan sebagai satu waktu-waktu yang mencemaskan. Setiap waktu kita dalam keadaan berjaga-jaga, dalam keadaan kita berhati-hati, dalam keadaan kita sentiasa dalam keadaan untuk melindungi diri. Maka masih lagi Allah Subhanahu wa taala dengan kerahiman dan kasih sayangnya bagi dalam hati kita untuk sayang dan cinta kepada tempat yang paling Allah Subhanahu wa taala telah letakkan dalam dunia ini, tempat yang paling, iaitu mempunyai begitu banyak, iaitu sakinah. Wa anzalallahu sakinah, diturunkan iaitu ke dalamnya sakinah. Apa dah kasih sakinah? Itulah ketenangan, yang mana orang yang mana dia tidak akan rasa gundah gulana, tak akan rasa susah, tak rasa payah bila dia berada tempat yang ada sakinah. Di mana sakinah? Wa anzalallahu sakinah, diturunkan sakinah kepada masjid, baitus sakinah, rumah ketenangan. Tapi berapa orang yang datang untuk dapatkan sakinah daripada masjid? Maka ada satu orang tu dia kata dia semua dapat sakinah. Berjalan ke sana ke ni dapat sakinah. Siapa sakinah? Orang rumah dia kata. Mak dapat sakinah juga. Tapi sakinah yang sebenar yang mana Allah Ta'ala bagi ialah iaitu ketenangan yang Allah Ta'ala bagi bila mana manusia itu berada di tempat yang paling dia suka, paling dia sayang. Masjid yang merupakan raudhatun min riyadul jannah, taman daripada taman-taman syurga. Yang mana bila mana satu orang nak masuk syurga kena melalui taman dia. Sebab itulah kalau orang pergi istana raja, orang tak akan masuk istana dulu, dia kena lalu jauh dulu taman, sampaikan mana istana ni, tak jumpa istana. Istana jauh sangat, ada ladang kuda, ada lagi tempat rekreasi, ada lagi tempat nak jogging, kolam lagi, barulah jumpa istana. Jadi rupanya masjid ni adalah merupakan taman daripada taman syurga. Dan disebutkan masjid juga sebagai Baitul Huda, iaitu rumah hidayah, rumah petunjuk. Maknanya siapa yang tak datang ke masjid, maka dia tidak dapat petunjuk. Sebab tu bila mana ada separuh orang cakap saya boring betul, macam-macam buat tak kena, buat tu tak jadi, buat ni tak jadi, bosan betul saya. Maka kita beritahu dia, bukan awak yang bosan, bukan awak yang bosan, tapi yang bosan tu ialah mungkin Allah bosan dengan kamu. Sebab apa tak bosannya? Bila dia tengok orang ke masjid cari-cari kamu, tak ada.
Bila tengok dekat tahlil ramai tengok cari kamu, tak ada. Dalam majlis ilmu tak ada. Dalam majlis untuk Isra Mi'raj pun tak ada. Lepas tu tengok pula dalam majlis orang menyambut kesyukuran pun tak ada. Habis ke mana kamu? Jadi bila Allah bosan, maknanya dia akan hindarkan kamu daripada majlis-majlis zikrullah. Jadi kita takut. Satu orang yang mana dia rasa dia dah hebat, dia bagus, tapi dia dihindarkan daripada majlis-majlis zikrullah. Sebab hanya Allah sahajalah yang boleh membawa kita kepada majlis-majlis untuk memperingati dia. Makhluk ni tak ada apa pun. Kita ni insan biasa. Sebab tu perjalanan Nabi SAW Isra wal Mi'raj, yang mana setelah dalam keadaan kesedihan kerana dua daripada asbab kematian yang sangat-sangat dirasa dalam penuh dengan kesedihan, rasa begitu sekali kesukaran untuk terima. Siapa dia? Wanita pertama yang merupakan manusia yang paling Nabi sayang, yang mana Nabi tidak ada galang gantinya. Seperti mana pernah Nabi bersama Siti Aisyah Siddiqah radhiyallahu taala anha, isterinya, tiba-tiba dengar satu orang suara Hins, adik kepada Siti Khadijah Al-Kubra. Maka pada masa itu Nabi beritahu, Khadijah, ya Khadijah. Dengan suara orang tu pun Nabi terkejut. Nabi macam seolah-olah terkenang lagi, walaupun dia bersama dengan Siti Aisyah Siddiqah radhiyallahu taala, paling dia sayang. Tetapi Allah ambil dia. Dan waktu tahun yang sama juga kematian daripada bapa saudaranya Abu Talib. Walaupun dia tak masuk Islam, tapi dialah pelindung Nabi. Maka dua ini Nabi begitu sekali. Dan satu peristiwa yang lebih hebat daripada itu, bila mana dia pergi Taif, dan orang Taif telah lempar batu pada dia. Orang Taif telah lempar sehingga akan berdarah kaki dia, yang mana dia telah lari begitu jauh. Dan anak-anak kacang hantu, anak-anak muda Taif ni kejar dia dengan lemparan batu. Maka kesedihan ini, akhirnya Allah SWT begitu sekali sayang dan cintanya kepada Nabi SAW, manusia terpilih, manusia yang Allah SWT bagi sebagai, iaitu manusia yang jadi rahmatan lil alamin, rahmat untuk sekalian alam, yang mana manusia yang disebutkan sebagai Sayyidul Mursalin, ketua pada seluruh Rasul. Maka Allah Ta'ala angkat kekasihnya, yang mana dicucikan hatinya malaikat Jibril, malaikat Jibril dan Mikail, yang mana attach dengan Nabi, yang mana bawa Nabi, dicucikan hati dengan air Zam-Zam, dan kemudian dibawa dia pergi untuk naik satu kenderaan daripada syurga, iaitu Burak, yang mana kenderaan Al-Burak ini, yang mana dibawa Nabi. Dan dalam perjalanan Nabi sendiri pun ada 4 perhentian Nabi semayang. Sebab tu hari ni dia tidak boleh lari daripada sembahyang. Nak pergi hadiah pun semayang, perjalanan menuju kepada untuk jumpa dengan Allah pun semayang. Kat mana pertama dia bawa, bila dalam perjalanan tu dia akan berhenti satu tempat dia bernama, iaitu At-Tayyibah. At-Tayyibah ini itu Al-Madinatul Munawwarah kalau ke hari ni. Dia akan berhenti di situ. Daripada Mekah kepada Madinah Al-Munawwarah ini, waktu tu masih lagi kota At-Tayyibah ini, maknanya dia semayang di situ. Berhenti semayang, belum dapat lagi hadiah sembahyang yang sempurna, tapi dah berhenti dah. Dan kemudian berhenti lagi di satu tempat, yang mana Siti Nabi Musa alaihissalam duduk di bawah pohon, iaitu Madian. Di Madian pun Nabi sembahyang lagi. Kemudian perhentian ketiga ke mana? Iaitu di Bukit Tursina, tempat Nabi Musa alaihissalam bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Semayang lagi. Yang keempat, berhenti lagi di mana? Di tempat Baitul Laham, tempat yang mana kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Maknanya 4 tempat yang mana sebelum berangkat pergi sampai ke Baitul Muqaddis. Dan sampai Baitul Muqaddis ditambatkan Al-Burak ini,
kan, al-barak, ditambak di pintu, di tiang pintu, sehingga kan orang Yahudi beritahu hari ini pun di tiang masjid tersebut masih ada geseran daripada dulu zaman Nabi telah dia punya binatang tunggangan Nabi tersebut diikat dan dia berkeliling menyebabkan pintu ganggang dia tergeser, dan geser sampai hari ini mereka kata ada lagi. Dan di situ dia telah jadi imam untuk semua rasul-rasul dan nabi-nabi. Maka tuan-tuan, hadirin-hadirat dikasihi Allah SWT, rupanya semayang ni dia tidak ada tolak banding. Batu Syaqid Balki rahimahullahu ta'ala beritahu orang yang sembahyang, maka 5 saluran dapat daripada 5 perkara. Pertama, dia kata kamu untuk dapat rezeki yang melimpah ruah, yang mencukupi keperluan kamu mudah dengan sembahyang sunat duha. Berapa orang yang dapat buat sunat duha? Yang mana hari ni sunat duha tu bila waktu dia? Makna lepas saja, lepas isyraq, maka ada waktu duha, maka sampailah sebelum zuhur. Tapi berapa orang yang buat? Kita terkejut bila kita tengok. Ada sekali masa saya pergi ke Sri Lanka, saya terkejut bila pukul 10 kita duduk kat masjid, kita datang tengok orang datang berpusu-pusu, penuh masjid. Jadi bila kita terkejut, kenapa ramai sangat ni? Sampai semua datang, peniaga-peniaga kawasan tu penuh masjid macam sembahyang Jumaat. Jadi saya kata, buat apa ni? Dia kata, kami solat duha. Masya Allah. Maknanya dia telah amalkan amalan ini sehingga Allah bagi ekonomi Sri Lanka dipegang oleh orang Islam. Orang Islam 10% je, 10% sahaja daripada seluruh Sri Lanka. Tapi ekonomi seluruh Sri Lanka dipegang oleh orang Islam. Semua orang-orang Buddha yang ada semua kerja dengan orang Sri Lanka, dengan orang Islam. Tapi macam mana mereka jaga sembahyang? Penuh masjid sembahyang sunat duha. Kalau kita hari ni, kalau penuh masjid pukul 10, terkejut orang. Siapa meninggal? Ada orang meninggal tak? Ramai sangat orang masjid ni. Kadang-kadang sembahyang maghrib ramai pun dia cakap juga, ada apa ni? Ada jamuan kambing ke tidak? Ada kenduri besar ke? Maknanya pelik. Pelik bila datang masjid ramai orang pelik. Tapi bila pergi stadium ramai, orang tak pelik. Sekarang Allah Ta'ala bagi natijah, stadium pun kosong. Dia suruh stadium kosong, dia suruh masjid penuh. Masjid kosong juga. Habis pergi mana? Jadi orang cakap bahaya, kita tak boleh pergi. Sedangkan di masjid ni tempat yang penuh dengan maghfirah, keampunan. Allah SWT hantar malaikat, iaitu wa ghasiyatuhumur rahmah, diliputi masjid ini dengan rahmat. Wa haffazhumul malaikah, dikelilingi oleh para malaikat. Kat mana tu masjid? Tapi kenapa orang tak dapat juga nak hadir, padahal tempat kita yang paling selesa. Masjid zaman Nabi yang mana sampai tahun 9 Hijrah tak ada lampu. Malam gelap, tangan tak nampak. Masjid gelap. Orang Kelantan kata gelap gelemak. Mana gelap, gelap gelita. Tapi semayang penuh masjid. Kalau kita gelap gelita, ini aircon tak ada pun tak boleh semayang dah. Maknanya aircon tak ada, elektrik tak ada pun, tengok apa orang datang, masing-masing kata, tak tahan kawan. Tak tahan kawan tak. Zaman Nabi, orang yang peringkat awal dulu, dahlah Arab panas macam mana punya panas, tapi mereka punya amalan. Kenapa? Kerana perjalanan Isra' wal Mi'raj Nabi ini bila sampai ke Sidratul Muntaha, jumpa dengan Allah. Setiap daripada langit 1, 2, 3, 4, langit pertama Nabi Adam, dan seterusnya langit yang ke-6 Nabi Ibrahim, langit yang ke-7 Nabi Ibrahim, langit ke Nabi Musa, seterusnya sampailah Nabi naik ke Sidratul Muntaha, jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian Allah anugerahkan kepada dia satu hadiah yang terbesar, yang bukan merupakan beban tapi hadiah. Apa hadiah dia? Hadiahnya as-solah, sembahyang. Nabi nak bagi banyak, 50 nak bagi hadiah. Punya sedap. Sahabat Nabi waktu Nabi bagi tahu dia sampai dekat Madinah, dekat Mekah, sahabat tanya, ya Rasulullah, berapa Allah bagi? Dia kata mula-mula 50.
Oi, seronoknya kita kali 50 dia kata. Tapi sebab saya dapat nasihat daripada Nabi Musa, umat engkau tak daya, umat aku hebat-hebat pun tak daya, naik jadi kurang, jadi 5 je. Sahabat kata 5 je. Kalau kita hari ni 5, kalau 5 pun berat. Kalau boleh sudah. Kalau boleh tak payah semayang. Pernah kita pergi ziarah satu rumah orang, kerja pasal malam, pukul 12 malam, bagi salam kat dia tak jawab, salam tak, lepas tu dah lebih kurang dengan 20 minit dia keluar, dia kata minta maaf lah. Dia kata, kenapa? Saya semayang. Oh Alhamdulillah. Main tajuk ke? Tak, dia kata, saya ni niaga pasal malam, tapi saya ni pukul 12 ni saya balik, saya semayang, maknanya cukup waktu. Daripada pukul apa? Mula-mula saya semayang subuh dulu, dia kata. Lepas tu sambung zuhur, lepas tu asar, lepas tu maghrib, lepas tu isyak. Alhamdulillah, tiap-tiap malam dapat jaga 5 waktu, dia kata. Masya Allah. Kita kata, kenapanya? Saya tak adang, sibuk dengan niaga ni, tapi dapat jugalah, insya-Allah, dia kata. Tiap-tiap malam saya buat. Masya Allah. Sembahyang 5 waktu pukul 12, kompos sekali. Bukan jamak lagi dah. Orang kata jamak 2-2 je, ini tu 5 sekali, jamak sekali. Masya Allah. Maknanya dia jadi orang yang kata orang yang taat. Tapi sebenarnya sembahyang macam ni, kita mintalah ampun pada Allah. Kalau sembahyang tu kira qada je lah. Sebab apa tuan-tuan? Gini keadaan dia umat hari ni. Maknanya nak jaga sembahyang tapi dalam keadaan yang macam tu. Tapi ada juga yang buat, tapi langsung yang saja memang tak buat. Rasakan bahawa sembahyang ni bukan sebagai hadiah. Dalam hadis sebutkan as-solah miftahul khair, as-solah miftahul jannah. Sembahyang ini adalah merupakan anak kunci kepada seluruh kebaikan, dan sembahyang merupakan anak kunci syurga. Kalau dah tak sembahyang, mana anak kuncinya? Tapi orang tak rasa sembahyang ni hebat. Baru ni ada orang Gambang, lebih kurang dalam 2-4 tahun dulu meninggal. Orang Gambang, tapi dia orang Kemboja, meninggal. Kemudian bila nak bawa pergi hospital HTA, maka orang HTA kata sebab dia orang Kemboja, jadi dia kena ada dokumen. Kalau tidak, kita tak boleh nak uruskan dia. Dokumen tak ada, duduk kat sini lama dah, tak ada dia punya dokumen. Kemudian terus dibawa masuk bilik sejuk lah, bilik mayat, masuk dalam bilik beku. Maka ustaz yang bawa tu dia kata, berapa lama ni? Dia kata tak tahulah, sampai dapat dokumen, kita telefon lah, carilah. Kalau masuk bilik beku ni dia cepat beku, sebab dia tak bagi bau mayat. Yang orang kata dalam masa sejam beku dah. Tak macam ni, macam ikan betul dah, macam ikan beku, frozen. Memang dia kata macam mana nak urus ni kalau dah beku. Berapa lama ni? Tak tahu. Lepas tu lama-lama tunggu, sebulan baru dapat panggilan. Datanglah, keluarga dia semua datang dah, memang dapat dokumen. Jadi terus boleh kita uruskan. Ustaz tu pun pergi tengok ramai dah keluarga tunggu. Semua diam duduk. Mari kita buka. Maka dia kata kita bagi penghormatan lah, sebab ustaz yang bawa dia dulu. Jadi ustaz buka. Dia kata, takkanlah keluarga jauh-jauh tak nak tengok. Buka lah. Tak, kita bagi penghormatan, dia kata. Ustaz buka. Engkau orang ni ke takut? Adalah juga, dia kata. Maknanya rasa sekarang sejuk. Dah sebulan lah. Yang main. Tak tahu terjadi apa dah tengok. Tak mata macam mana. Perut dah macam mana. Maka ustaz tu buka. Dia tarik je. Tarik dia punya drawer tu. Terus ustaz tu terjatuh atas mayat tu. Semua terkejut. Itulah, kita memang tak berani. Dah terjatuh dah, tak tahulah apa. Berat ni kerja ni. Ustaz jatuh. Kemudian bila ustaz jatuh lama, kemudian ustaz terbangun. Menangis ustaz tu. Menangis. Orang semua panik. Pelik, dia kata. Kenapa boleh jadi macam ni? Maka ustaz tu panggil, mai semua. Datang tengok jenazah tu. Masya Allah. Sebulan duduk dalam bilik beku, sikit pun tak beku. Badan panas lagi, macam baru meninggal. Jadi orang tu kata, apa rahsia dia? Apa rahsia dia?
Maka setahu ustaz tu bagi tahu, setahu saya dia adalah orang ahli masjid, dan dia memang jaga sembahyang rawatib, dan dia bila malam dia buat qiyamul lail. Maka Allah Ta'ala bagi kepada dia dijaga jasad dia. Sebab apa? Sebab dia orang yang jaga, iaitu hadiah diambil oleh Nabi SAW, peristiwa Isra wal Mi'raj. Sebab tu hari ni tak rasa sembahyang tu sebagai hadiah besar pada kita. Orang sembahyang dia akan nak terpaksa. Tak pernah satu orang tanya seperti mana Rabiatul Adawiyah, dia lepas sembahyang dia tanya, wahai Allah, adakah persembahan yang saya bagi pada kamu ni kamu terima wahai Allah? Adakah kamu terima wahai Allah? Kalau kamu terima, bahagialah saya, seronoklah saya. Tapi kalau Allah kalau kamu tak terima, maka dia sembahyangnya akan doa pada saya, dayya'akallahu kama dayya'tani, celakalah dia wahai Allah seperti mana dia celakakan saya. Dia tak jagakan saya, dia main-mainkan saya. Ada satu orang buat amal dan ditanya pada Allah, apakah amalan kau terima wahai Allah? Ataupun sedangkan kita dalam keadaan cepat nak sembahyang, nak pergi kerja, cepat nak balik, nak makan, cepat nak pergi pasar malam, malu kita nak tanya pada Allah kan? Tergesa-gesa nak buat, ya Allah kau terima ke ya Allah? Nak cakap pun biarlah, insya-Allah Allah Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, terima je insya-Allah. Kita pakai terima je lah. Jadi sebenarnya keadaan ini berlaku Rabiatul Adawiyah hari-hari dia akan menangis, tanya apa amalan dia terima atau tidak. Sebab kalau Allah tak terima, apa yang kita akan, benda apa yang kita nak sembah pada Allah SWT. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala bila mana lepas sembahyang dia tutup muka dia. Maka orang kata, kenapa Imam Syafi'i tutup muka? Lepas dia raut muka, dia tutup muka. Ada juga orang bertikai, dia kata, mana ada Nabi buat lepas sembahyang sapu-sapu muka? Ada orang tanya Nabi buat ke Nabi tak buat, apa sapu muka apa salahnya? Bukannya dalam rukun sembahyang tu. Kalau dia lepas sembahyang pergi menyapu seluruh masjid, tak apa. Ini saya pun sangat tanya, apa Nabi tak buat tutup muka, sapu-sapu muka, padahal tu dah lepas pada sembahyang, dah habis dah sembahyang, rukun semua rukun qauli fi'li semua dah selesai. Maka orang pun petikai, tak boleh, ini bid'ah ya Allah. Masjid tak mari ke? Bid'ah, aku memang tak suka. Lah dia masjid tak mari ke? Maknanya keadaan ni berlaku yang mana orang yang jaga amalan yang Allah SWT bagi special. Ada satu di Pakistan tu yang berlaku, yang budak perempuan umur 12 tahun meninggal, kemudian mimpi ke ayah dia, wahai ayah, alih kubur saya, alih kubur saya. Ayah dia terkejut, sudah alih kubur, anak aku mati umur 12 tahun, perempuan. Kemudian tidur lagi, besok mimpi lagi, kali ketiga mimpi lagi supaya alih kubur. Kemudian dia panggil semua orang yang gali kubur sebagainya, dia panggil dia punya ketua-ketua yang jaga kubur semua, gali kubur. Terkejut, anaknya dah mati 2 tahun atau 3 tahun, yang mana dalam tu kain yang salut dia putih semua, satu debu, satu pasir pun tak lekat. Buka muka dia macam baru mati, muka merah macam mana orang yang hidup. Terus angkat ke bumi tempat lain. Malam tu apa berlaku? Datang pada ayah, senyum, ayah, terima kasihlah ayah, terima kasih ayah. Kenapa? Sebab dia kata, saya duduk situ 2 tahun saya tak boleh tidur, 2 tahun saya tak boleh diganggu tidur saya. Kenapa? Orang sebelah semua kena pukul, hua tolong, nak mampulah, teruklah, sakitlah, saya tak boleh rehat. Rupanya sebab tu kalau nak mati kena ke bumi, ke tempat-tempat orang yang jaga semayang ke. Kalau tak tengok dia kubur belah mana kan, jangan kata kentam je, minta dengan dia punya tu, orang yang jaga kubur tu, cuba tanam saya tempat yang kira orang insya-Allah.
Jangan tak ada tempat, tak boleh tidur. Nak rehat tak boleh, dah kubur. Tu kubur tempat rehat. Tapi dia tengok orang sebelah, waduh aku teruklah, sakitlah. Macam mana kita? Tu dia minta ayah dia ubah. Bila tanya apa amalan dia, dia kata wanita ini jaga sembahyang solatul li waqtiha, sembahyang awal waktu, dan banyak qiyamul lail. Semua orang jaga sembahyang, buat qiyamul lail, Allah SWT bagi pada dia memang special. Sebab itulah hadiah yang datang daripada Allah SWT kepada Nabi dalam peristiwa Isra' Mi'raj ini kebanyakan adalah untuk kita jaga sembahyang. Waman aqamaha faqad aqamad-din, waman tarakaha faqad hadamad-din, atau kama qala. Barang siapa yang mendirikan sembahyang, dia mendirikan agama. Dan barang siapa meninggalkan sembahyang, dia meruntuhkan agama. Hari ini berapa ramai orang meruntuhkan agama? Berapa ramai? Orang Islam yang mana sembahyang dalam di average yang dia orang buat kajian, yang sembahyang saja pun ada tak sampai 20%. Yang sembahyang masjid 10%. Yang jaga amalan-amalan lagi, maknanya jaga waktu 5 waktu 2%. Berapa yang mendirikan agama? 2%. Yang meruntuhkan agama 98%. Macam mana keadaan kita akan berlaku? Sedangkan sembahyang itu benda yang paling berharga, yang tidak ada lagi lebih berharga daripada sembahyang. Dan peristiwa Isra' Mi'raj ni sebenarnya untuk kita latih sembahyang, untuk kita jaga amalan-amalan macam ni. Pernah satu laki-laki, suami isteri zaman sahabat, zaman Nabi suami isteri lama tak kahwin, dah lama tak dapat anak. Maka suami cakap pada isteri dia, kita nazar anak. InsyaAllah dengan nazar ni biasa kita akan dapat anak, Allah Ta'ala akan buka jalan. Nazar apa? Kita hari tu kita nazar tak jadi juga, kita nazar puasa pun tak jadi ke. Nazar apa? Maka isteri dia kata, macam mana kita kena nazar benda yang pelik sikit. Pelik macam mana? Saya kalau mengandung dapat anak, kita minum air kencing anjing. Suami dia kata jangan main. Awak sedia? Tak apa, dia kata insya-Allah. Yang lain-lain tu kita nazar tak jadi, kali ni kita cuba. Air kencing anjing nak minum. Sekali tiba-tiba Allah SWT bagi jadi. Mengandung. Masya-Allah, macam mana ni? Lepas bersalin macam mana? Nazar tak lepas lagi ni. Abang lah pergi cari mana anjing suruh kencing. Pergi sedok. Mau cari-cari dapatlah segelah air. Awak minum dulu. Bini dia kata, awak abang lah, sebab abang yang ajar saya menazar. Awak yang nak mengandung ni, awak minum dulu. Tak boleh, dua-dua tak ada minum, tak lepas nazar kita. Jumpa dengan Nabi SAW, beritahu pada Nabi, ya Rasulullah, kita orang ni menazar benda yang mughallazah, najis, yang mana air kencing anjing. Macam mana? Kalau air kencing unta tahan juga. Kat Mekah kan kita pergi tu hari, dia pergi kat ladang unta, dia ada jual satu susu, satu lagi air kencing. Saya tanya, air kencing apa ni? Unta. Bagus? InsyaAllah 10 kali tongkat Ali, dia kata. Ramai beli. Berapa? Saya 3, dia kata. Amboi, orang kata awak boleh minum ke? Tak tahu lagi, dia kata. Tapi insyaAllah akan siap boleh tahan, dia kata. Lama dah cari ni. Maknanya bila kasiat tu, sebab tu dia kata vaksin ni semua orang nak. Orang Indonesia nak. Sebab apa? Bila tanya kenapa perempuan kena vaksin, dia kata vaksin bagi perempuan kalau umur 70 dia jadi umur 30. Semua tunggu bila aku nak vaksin ni. Lambatnya. Orang lelaki pula dia kata dia punya kekuatan 20 kali tongkat Ali kalau vaksin. Mana semua cakap, ya Allah, bila vaksin dia aku nama aku tak naik lagi, dia kata. 20 kali tongkat Ali yang main. Kau senang dapat vaksin. Rupanya dia suruh orang vaksin. Yalah, makna vaksin satu daripada kaedah ikhtiar. Jadi untuk ni bila mana sahaja jumpa Nabi berkata tak payah minum. Habis nazar kita tak lepas. Nabi kata kau pergi bawa bekas di ujung kampung.
Hujung kampung Kampung Bekas tak ada air daripada bumbung rumah dia yang hujan. Dan kemudian air itu kamu minum. Kenapa Rasulullah? Dia kata sebab dalam rumah tersebut ada orang tak semayang. Air yang cucur ke atas dia tu lebih hina daripada air kencing anjing. Kamu ambil tu, minum. Maksudnya nilai orang tak semayang ni sangat hina, lebih daripada air kencing anjing tu sendiri. Tapi kita rasa selamba je. Semayang tak rasakan sebagai satu benda yang besar. Semayang tak dan pun tak apa. Tapi kalau pejabat tak dan tak boleh. Sedangkan benda yang sangat-sangat besar. Sebab tu dia kata man hafaza ala solat, barang siapa menjaga sembahyang yang mana Allah SWT bagi pada dia apa dia? Iaitu Allah SWT bagi nuran wa burhanan wa najatan. Allah bagi cahaya padanya. Allah bagi burhan, pembela kepadanya. Dan Allah bagi wa najah, iaitu penyelamat padanya. Maknanya dia akan dapat penyelamat, pembela, cahaya. Orang jaga semayang. Tapi orang tak jaga, Masya Allah. Ada satu kawan dekat Mekah, dia pergi itu hari, dia ikut dakwah, sekali meninggal dekat Ma'lah. Meninggal kat Ma'lah. Ada kawan tu, sekali baru ni bila meninggal kat Ma'lah, dikuburkan dekat Ma'lah, iaitu perkuburan Siti Khadijah Al-Kubra, kawasan tu. Jadi bila kubur kat Mekah ni, dia bukannya macam kita tambur tanah semua, tak. Dia buat lubang, lepas tu letak bata atas, ditutup dengan bata. Azan dulu ketua ke azan dulu, terus je tertunggu. Jadi untuk ini, bila mana sahaja dia dikumikan, kemudian 6 bulan di Mekah ni, siapa yang masuk dalam 6 bulan maka dah hancur. Sebab panas Mekah ni, dia punya batu tu panas, dia boleh hancur tulang 6 bulan. Tetapi kawan ni, bila mana dia masuk dalam tu 6 bulan, dibuka, cek, masih baru mati, macam baru mati semalam, tutup dulu. 6 bulan kedua, cek lagi, masih baru mati semalam lagi. Cek ketiga, sampailah dia cek sampai 2 tahun, mengisytiharkan orang tersebut mati syahid. Dan terus tak diubah kubur dia kat sana. Siapa saudara dia pergi, maka dia boleh ziarah kubur tu. Lalu orang tanya, apa amalan dia? Amalan dia jaga masjid je, jaga sembahyang, lepas tu banyakkan qiyamul lail. Maknanya Allah SWT telah bagi kelebihan yang istimewa dengan sembahyang dan qiyamul lail ini. Allah Ta'ala jaga jasad kita. Dia tidak akan jadi manusia yang tidak patuh pada kehendak dan perintah Allah Subhanahu Taala. Tapi ada juga orang cakap ni semayang-semayang ni, orang ke masjid ni riak, dan kawan riak-riak ni masuk neraka awal. Nabi beritahu orang riak, qila dkhulu abwaab jahannam fa bi'sa mathwal mutakabbirin. Katalah pada mereka ini, masuklah kamu ke neraka Jahannam, sebab sebaik-baik seburuk-buruk balasan bagi orang yang sombong. Ini orang pergi masjid ni sombong ni, belagak. Maka kita bagi tahu dia, pergi masjid tak sombong. Sebab masjid ni syiar. Sebab tu dia suruh azan, panggil. Jadi orang yang tak pergi tu sombong. Sebab dia tak kerti panggilan. Tak tahu, dia kata memang dia tak faham bahasa Arab. Tak faham bahasa Arab tak apalah. Tetapi kurang-kurangnya, takkanlah awak tak kerti, tak belajar langsung. Orang panggil hayya ala solah tu benda apa? Ke hayya ala solah mari balik di rumah? Memanglah ada dulu sembahyang yang kata untuk kita sembahyang fi buyutikum, sembahyanglah di rumah kamu. Tapi itu bila waktu Covid marak lah banyak. Sekarang ni tak ada dah, semua dah boleh dah. Kamu faham? Sebab orang Malaysia ni, dia pernah kita beli keluar ke Arab, pergi ke Arab semua. Orang dia dengar orang Malaysia mengaji ni, Masya Allah, dia faham. Orang Arab faham, Masya Allah, dia kata. Saya boleh tanya, anta takalam lughatan Arabiyyah? Kenapa?
Kan? Anta qiraatul Quran tayyib, dia kata. Kamu baca Quran tu baik, bagus, baik. Pandai cakap Arab. Tak tahu. Jadi pelik. Mukjizat Al-Quran, orang yang tak pandai cakap Arab pun boleh baca, orang lain boleh faham. Mukjizat Al-Quran. Dia tak faham, tapi orang lain faham. Cuba kita cakap Cina, baca tulisan Cina, baca pun tak faham. Tambah lagi orang dengar, lagi apa dia tahu Cina. Kalau tulisan India, tulisan semua tak faham. Tapi Quran, walaupun dia tak pandai Quran, walaupun dia tak pandai Arab, tapi dia baca Quran, orang Arab semua faham. Sampai orang Arab ni, dia ada separuh tak pandai baca Quran, tapi dia dengar Quran faham. Lepas tu ada satu orang pergi Mekah, dia bila tanya orang kan, bila tanya nak cakap harga berapa kan, tu tanya kam haza, berapa harga kan, berapa ni. Kali dia pergi kedai nak beli ni, dia pun tanya, ya Syekh, kam haza? Orang kata arba, salifat az-zuhur arba', 4 dia kata. Kan, tahu sebab dia main zuhur 4 rakaat kan. Arba', dia pun minta kurang. Kalau arba' 3 macam mana? Salifat al-maghribi salasa. Salasa. Orang kata salasa. Lepas tu pandai juga orang ni cakap Arab kan. Maknanya lepas tu dia pun cakap, orang tu cakap kan, terus dia panggil kan, dia kata apa? Isni wan nus. Datang apa pula dia kata nus. Nespu Sya'ban. Separuh dia kata. Maknanya 2.5. Dia pun nak tawarlah last kali. Okey, dia ingat usalli fardhu subhi rakaatain. Ya Syekh, rakaatain ni? Syekh tu kata, awak cakap Melayu je lah, dia kata. Syekh tu cakap, Syekh tu pada cakap Melayu. Tak cakap Arab, rupanya rakaatain ni. Saya subuh 2 rakaat, dia nak 2. Ya Allah, maknanya dalam keadaan ini orang kata apa, tapi dia berani cakap tu, orang Syekh tu siapa boleh bagi dia. Maknanya tak apa, ambil je kan, hadiah tak payah. Mesti bagi hadiah je, sebab dia belajar, berarti Allah akan bagi hadiah kat dia. Jadi maksudnya dalam keadaan ini Allah Subhanahu Wa Taala letakkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bagi hadiah yang istimewa, itu semayang. Tapi rasa tak kita semayang tu sebagai hadiah? Sebab tu hadiah ni orang bekerja pergi. Kalau MPK kata kami akan keluarkan untuk B40 ni, bagi 1,000 seorang daripada MPK kan, maka semua dah viral. Pukul berapa pergi? Ingat, pukul 8 nak bagi, pukul 5 dah pergi dah. Pukul 8 malam nak bagi, pukul 5 dah pergi. Beratur sebab 1,000 kan. Maknanya sebab hadiah. Lepas tu Allah, kalau tak dapat menyesal. Aduh, aku hawa dah tadi pergi. Aduh, mana menyesal. Tapi ada tak hadiah yang sembahyang merupakan hadiah ni, yang mana sembahyang berjemaah ni pun dia bagi tahu pada dalam hadis disebutkan kan, dia kata solatul jemaah afdalus solatul fi bi 70 wa 20 darajah atau kama qala. Sembahyang jemaah lebih baik daripada sembahyang sendiri 27 darjat kali ganda. Tapi berapa orang yang datang kerja sembahyang jemaah? 27 kali ganda. Jadi nilai 27 kali ganda tak ada nilai, tak rasa. Sebab kita tak nampak akhirat. Sebab itulah bila yang perlu yang kita nampak bila. Sebab tu Nabi SAW ada manusia-manusia yang Allah Ta'ala bagi dia dapat lihat syurga. Ada berapa Nabi yang boleh masuk syurga, lihat syurga. Salah satunya baginda Nabi SAW. Bukan dalam peristiwa Isra' dia pergi sehingga dia boleh masuk dalam syurga, dan dalam mimpi dia berkali-kali dia dapat lihat syurga. Dapat lihat siapa sahabat-sahabat yang dah masuk syurga. Semua. Dan dia mimpi berapa sahabat-sahabat yang telah dapat jaminan ahli syurga. Sebenarnya orang yang dah nampak syurga ni orang celik, dan kita ni orang tak nampak lagi adalah orang yang dalam keadaan penglihatan kita dalam keadaan kabur ataupun kita tak nampak. Jadi kena ikut orang celik. Pernah sekali dia kata apa, Siti Zubaidah sama dengan Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid ni dia itu kerajaan yang mana, kerajaan Abbasiyah.
dan Harun al-Rashid dengan isteri dia Zubaidah, Siti Zubaidah ni anak raja. Kemudian dia ni selalu mengayau, pergi tepi jalan tengok hamba rakyat dia. Tiba-tiba dia nampak iaitu Hazrat Bahlul. Masa tu zaman tu Bahlul ni yang disebut Bahlul ni punya wali. Bahlul ni, Bahlul kita sebut Bahlul, zaman Firambi selalu sebut Bahlul. Rupanya bila tengok apa yang Bahlul buat duduk kat tepi laut, dia buat pasir, istana pasir besar, dia buat istana pasir. Maka bila sampai situ, Harun kata, Bahlul, tak ada kerja lain, ini kerja kau. Saya buat istana, Amir Mu'minin, saya nak jual ni. Nak jual? Jual siapa? Siapa nak belilah. Berapa? Saya nak jual 1 juta dirham. Balul memang orang cakap kau ni gila. Ada pasir macam ni, kau buat istana macam ni, kau nak jual? Tapi Siti Zubaidah kata, abang, tak apa, saya beli. Bahlul ni orang susah. Kau nak ambil duit mana? Saya pun ada duit, saya bukannya keluarga orang susah. Bahlul, tak apa, saya beli. Maka Bahlul pun tulis situ, Siti Zubaidah dekat istana. Okey, bila bayar nanti tak apa, saya dah tulis dah. Maka akhirnya jadilah ni kepunyaan kamu ni, mahligai ni. Kemudian Bahlul pun kata, okey, dah habis. Harun bercakap, kau ni bazir betul lah. Baiklah bagi duit kat siapa-siapa, derma kat mana-mana. Tak apalah, dia kata saya tolong Bahlul. Dia orang susah, dia orang miskin. Tu sebab dia duduk sini. Sekali malam tu, dalam keadaan tidur Harun al-Rashid jaga. Dia kejut bini dia, bangun jap. Kenapa? Saya mimpi dahsyat ni. Mimpi apa? Saya mimpi saya dibawa, dia masuk ke dalam satu taman yang cantik, harum, tak pernah saya jumpa. Saya ingat syurga lah. Habis jumpa siapa? Saya nampak istana bergelapan dengan penuh dengan cahaya, penuh dengan dalam tu penuh dengan kaki tangan orang-orang yang mana daripada segi orang-orang yang iaitu orang yang jadi khadam. Habis kan buat apa? Saya pergi, saya tanya dia, ini istana siapa ni? Dia kata, ini istana ada tuan punya. Saya boleh masuk? Tengoklah nama. Maka saya tengok nama situ tulis apa? Siti Zubaidah. Oh, ini istana isteri saya. Saya boleh masuk? Pengawal kata tak boleh. Hari ini siapa punya nama, dia boleh masuk. Kalau nama tak ada, tak boleh. Isteri saya, takkan saya tak boleh masuk? Tak boleh. Kalau nama tuan ada, tuan boleh masuk. Tuan balik. Takkanlah tak boleh. Sekarang tak ada, bukan recommend ni. Kali suruh balik. Dia pergi jaga. Dia kata, Zubaidah, nama tu nama kat Malik tu nama kau. Aku macam tahu je sebab nama tu macam Bahlul tulis tadi. Baik, kita pergi Bahlul je. Nak buat apa malam-malam ni? Kita pergi je. Maka dia pun pergi dengan Siti Zubaidah. Bahlul tengah sembahyang tahajud, nampak daripada luar rumah dia pun daripada jerami lampu kecil. Bagi salam, Bahlul keluar. Kenapa? Bahlul, ini aku bawa lirik 5 juta, kau buat istana kat aku. Bahlul kata apa? Dia bernilai bila kita tak nampak, Syekh. Bila nampak tak ada nilai. Bila tak nampak itulah yang bernilai. Kau dah nampak tak ada nilai. Sekarang kamu dah nampak kan? Kamu dah nampak apa hasil natijah yang kamu cakap perli-perli aku. Isteri kamu dia tak perli aku. Tengok dia nampak. Sebab iman bil ghaib itulah yang bahagia. Bila iman bil syahadah dah tak ada nilai. Besok di akhirat dalam kubur semua orang nampak sembahyang tu berapa nilai. Orang nampak zikir subhanallah berapa nilai. Orang nampak jalan kaki datang masjid berapa nilai. Tapi dah tak ada nilai masa tu. Menangis rayuan dia, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun.
Hari ini kami dah yakin. Yakin masa apa? Dah mati. Keyakinan masa dah mati tak ada nilai. Inilah keyakinan hari ini. Yang mana bila kita yakin kat sini, barulah keyakinan yang sebenar, yang sangat-sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah sahabat-sahabat Nabi dalam sakarat itu Allah tunjukkan, barulah dia rasa bernilainya amalan dia. Pernah satu sahabat Nabi, bila mana datang sahabat talqin dia nak mati, maka sahabat talqin nak mati, dia kata la ilaha illallah ya akhi, la ilaha illallah. Dia pun kata ya laitaha kanat kasirah, ya laitaha kanat kasirah. Sahabat ni kata pelik pula, kita talqin dia untuk iaitu kalimah wahdah, untuk kalimah keesaan, tapi dia kata kalimah syirik, kalimah syirik. Patutnya dia cakap la ilaha illallah, la ilaha illallah, kalimah untuk tauhid, tapi dia cakap ya laitaha kanat kasirah, alangkah baiknya sekian banyak. Masya Allah, apa amalan dia ni sehingga tak boleh keluar kat mulut dia satu kalimah tauhid ni. Maka talqin lagi, keluar lagi ya laitaha kanat kasirah, ya laitaha kanat kasirah. Pelik pula ni, macam nisan ada masalah. Pergi panggil Nabi. Nabi datang, tu Nabi talqin pada la ilaha illallah ya akhi. Maka dia pun cakap apa? Ya laitaha kanat kasirah. Senyum Nabi, nampak dia punya gigi Nabi. Sahabat kata, kenapa pula ya Rasulullah? Dia cakap kalimah syirik, sedangkan la tusyrik billahi syai'a wa in quta'tum aw huriktum aw salibtum aw kama qala. Orang syirik ini dia tidak akan dapat apa-apa pun, Allah tak terima dia. Jangan syirik pada Allah sekiranya kamu dibunuh, dibakar atau disalib. Maka Nabi kata, sekarang kamu tahu tak dalam sakarat, maka tayangan filem yang mana kebaikan dia telah buat ditayangkan depan dia, flashback balik. Apa tayangan tu? Tayangan tu masa dia sekali pergi ke masjid, tiba-tiba dia ada kawan dia nak pergi, mungkin nak pergi masjid atau mungkin nak pergi tempat lain, dia panggil, mari kita sama ke masjid. Maka kawan tu ikut, sama-sama dia. Setiap langkah segunung pahala, tiap langkah segunung pahala, tiap langkah segunung pahala, sampai dia kata apa? Ya laitaha kanat kasira, alangkah baiknya sekiranya banyak kali saya buat benda macam tu. Maknanya penyesalan sebelum lagi mati, dalam sakarat pun Allah tunjukkan. Sebab tu tuan-tuan hadirin hadirat yang dikasihi Allah SWT, inilah dia orang kata istighfar, ataupun daripada orang kata apa, satu daripada perkara-perkara yang mana kita nak jadikan ibrah dalam peristiwa Isra wal Mi'raj ini ialah sembahyang kita. Dia kata anak-anak kita kalau kita suruh dia sembahyang, lihat orang tanya Nuruddin Al-Banjari, Syekh Nuruddin Al-Banjari, macam mana kita nak suruh anak kita, nak suruh ialah keluarga kita sembahyang, payah sangat. Dia kata kadang pagi-pagi kejut tak bangun, kadang kejut macam mana nak buat. Kadang-kadang kita angkat tarik selimut dia, tak tengok selimut dia, selimut dengan benda lain pula. Selimut kita dah ambil dah, dia selimut ke bantai pula. Lepas tu selimut ke bantai pula, kita ambil bantai pula, dia selimut dengan tilam terus, terungkup masuk tilam terus. Macam mana nak buat ni, dia kata. Maka Syekh Nuruddin Al-Banjari kata, mudah je, mudah sangat. Macam mana? Kalau rumah kamu terbakar, adakah kamu pergi suruh dia tarik selimut je? Anak yang sedang tidur tadi, kalau rumah kamu terbakar, kamu pergi tarik selimut, abang bangun bang, rumah terbakar, tarik selimut je. Dia pun ambil bantai pula semua, bang rumah terbakar bang, tak apa, relax je. Dia kata orang yang tak semayang ni, dia akan dibakar, dia dibakar oleh Allah. Patutnya kalau rumah terbakar, kamu heret dia. Ini rumah terbakar ni, bahaya, kamu dah selamat ke tidak? Maknanya heret dia, tarik dia, kamu kena keluar cepat sikit, ini bahaya ni. Maknanya sebab itulah hari ni, tapi kita tak dan buat macam tu. Kita kesian kan, biarlah tak apa, budak kecil lagi kan, sampai tua tak jaga, sebab kecil kesian. Tak apalah, dia malam tadi tengok handset, lambat tidur.
biarlah dia kan, maknanya dia pun mungkin masa tengok handset tu berzikir kan, ataupun kira kan berzikir ke, ataupun tengok apa orang untuk Isra Mi'raj ni, mungkin dia tengok peristiwa Isra Mi'raj ni, naik ke langit berapa kali dah. Jadi maknanya kita payah, sedangkan sembahyang subuh tu satu sembahyang yang siapa yang dapat jaga, maka insya-Allah Allah Taala kekalkan sembahyang dia untuk 5 waktu yang lain. Sebab sembahyang subuh ni satu sembahyang yang mana power dia paling tinggi. Kan? Dia kata apa? Orang sembahyang subuh dia kata kan, yang mana subuh yang dia disebutkan berapa kali yang sahabat Nabi tak bangun subuh, maka zaman Sayyidina Umar pada pergi cari orang tu kan, yang mana pergi cari untuk dia dapat tunaikan sembahyang subuh berjemaah kan. Sebab itulah bila mana orang kata benda ni satu amalan yang mana kita kena jaga, tapi anak-anak kita payah sekarang ni. Keluarga kita kalau musim sekolah insya-Allah boleh bangun. Kalau musim sekolah hari Isnin sampai hari Jumaat, tengok rumah cahaya aja sebab persiapan anak nak pergi sekolah. Tapi Sabtu Ahad rumah gelap je. Kenapa? Pernah sekali waktu pelajar madrasah, saya dekat madrasah tu pelajar cuti, sekali ayah telefon pukul 7.30 pukul 7.30 bila kita cuti, anak-anak semua balik. Jadi telefon, dia kata nak tanya sikit boleh tak, anak saya pergi madrasah balik tak? Kenapanya, kan cuti sekarang ni cuti. Tak, saya tengok anak saya tak ada dalam bilik. Anak saya tak ada dalam bilik. Saya tengok anak saya risau macam mana, dia pergi mana, saya takut dia hilang. Saya kata cari dulu lah. Kemudian tak ada ke? Memang tak ada. Ke anak tu pergi, dia kata pintu kunci, pintu pun terbuka. Dia kata saya tak tahu anak saya ni lari, mungkin dia balik, dia tak. Sekali tiba-tiba dia telefon pukul 9. Anak ada anak saya. Di mana? Dia pergi masjid sembahyang subuh. Lah, habis mak ayah. Ya kita tak biasa, dia kata. Masya Allah. Maknanya mak ayah tak biasa. Anak bila latih dia pergi, takut hilang lah anak. Sebab tu orang kata keadaan ini berlaku, maknanya umat hari ni dalam keadaan, maknanya sembahyang tu jadi bukan sebagai satu hadiah, tapi sebagai satu beban. Sembahyang nak selesaikan cepat. Tetapi apa berlaku? Banyak orang yang baru masuk Islam, mereka jaga sembahyang, Masya Allah, special mereka jaga. Sebab mereka tahu peristiwa Isra wal Mi'raj ini adalah daripada anugerah yang Allah bagi, satu hadiah yang terbesar untuk umat ini, yang merupakan satu as-solah mi'rajul mu'minin. Sembahyang merupakan penghampiran yang paling hampir pada Allah bagi orang mukmin ini. Sebab itulah bila mana keadaan tu kan, satu orang yang mana satu perempuan di Johor tu, dia cerita kisah dia dalam radio Aikim. Dia kata saya masuk Islam, umur saya muda, saya sekolah tingkatan 4, orang Cina. Nama Cina dia Mailing, tapi nama Melayu dia tukar kepada Jamilah. Kemudian dia kata keluarga saya semua tak suka sama Islam, tapi saya kawan dengan orang Islam, akhirnya terdetik saya hati, sebab saya suka dengar azan, dia tu menenangkan hati saya. Saya suka dengar orang mengaji Quran, bila sebelum masuk waktu dia mengaji, saya rasa macam saya tenang saya. Rupanya orang kafir tenang dengar Al-Quran. Orang kafir tenang dengar baca Quran, dengar azan. Orang Islam pula dengar azan. Baik kita tutup, kita tengok cerita Korea, dia kata. Tengah azan Allah, Korea. Lagi sedap dia kata. Makna azan tu dah tak jadi satu benda sedap dah. Orang kafir sedap dengar. Lepas tu dia bila masuk Islam, dia kata dia balik, keluarga dia semua tak tahu. Semua keluarga dia kalau tahu matilah dia. Sebab abang dia pernah bagi amaran, kalau kau keluar murtad daripada agama Buddha ni, kau siap lah. Tapi dia ni sebab takut sangat, bilik dia belakang, kemudian belakang tu ada rimba tempat pokok pisang, lepas tu ada laluan jalan jauh sikit. Kemudian lebih kurang pada pukul 12 tengah malam, dia akan terbongkok-bongkok bawah katil, dia ambil bungkusan, keluar ikut tingkap. Pergi mana? Dekat pedu pokok pisang, lampu jalan ada. Kemudian apa dia buat? Dia menangis, bentangkan sejadah, menangis teresak-esak sebelum semayang. Ya Allah, aku ni nak buat nak taat perintah Engkau,
Tapi aku takut pada keluarga. Kalau aku buat di rumah aku, habislah aku. Ini aku buat dekat engkau, ya Allah, terimalah. Terimalah wahai Allah. Terimalah, menangis belum. Lepas tu angkat takbir. Semayang apa? Yang lain-lain yang dia tak sempat, dia qada semayang. Lepas tu dah habis doa, menangis, masuk balik rumah, dia tidur. Keluarga tak syak. Tapi satu kali, setelah berapa lama dia buat, waktu dia tengah semayang, tiba-tiba terdengar dahan jatuh, kayu kena kepala dia, berpinah-pinah dia. Maka dia rasa macam ada darah kat kepala dia. Bila dia tengok kat depan dia, siapa? Abang dia dengan ayah dia. Ini kerja kau, ayah. Kau dah keluar daripada agama kita. Kemudian saya tak sedar lagi, saya terbaring. Dan abang dia kata, biar dia sini, biar digonggong oleh anjing, biar mati je. Tapi Allah Ta'ala Maha Kaya. Allah Maha Kaya. Ada orang yang lalu sebagai kau tempat tersebut, dapat jumpa dia, bawa mereka ke hospital. Dan sampai hospital, maka dia duduk dan keadaan dah sihat. Nurse pun kata, mana keluarga? Dia kata, keluarga saya Cina, saya Islam seorang, abang saya marah. Akhirnya nurse tu ambil dia. Jadi keluarga angkat. Lepas tu tanya, macam mana mak engkau, ayah engkau? Saya, adakah kau marah dengan dia? Tidak, dia kata. Apa kau nak supaya mak ayah kau? Dia kata, saya doa mereka supaya mereka dapat hidayah. Seperti mana Nabi doa di Tabuk, Nabi doa di Taif. Apa Nabi doa? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Dia berdoa, Allahumma hdi abi, Allahumma hdi ummi, Allahumma hdi akhi wa ukhti fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kau bagilah hidayah pada bapakku, pada ibuku, pada adikku, kakakku. Sungguhnya mereka lah orang yang tidak mengetahui. Hari-hari doa. Kemudian berapa lama, kemudian dia kata teringat ayah dia, sebab dia telefon keluarga dia. Keluarga dia kata, baliklah. Maka nurse kata, kau hati-hati kalau balik. Tak apalah, sebab saya dengar suara ayah pun okey dah. Maka dia hantar balik. Bila dia balik, maka terkejut dia, rumah dia tak pekong tak ada dah. Dia punya tak pekong yang kepala botak perut buncit yang selalu ada tu, yang kira makan banyak, tak makan banyak perut buncit ke. Dia tak ada. Sekali dia tengok kat rumah dia bertukar. Bila waktu masuk sembahyang waktu Zuhur, dia dengar abang dia azan, Allahu Akbar, Allah, ya Allah. Betul ke ni, dia kata. Bila betul ke ni? Lepas tu duduk untuk sembahyang jemaah kat rumah. Kali ayah dia pun jadi imam, keluarga dia sembahyang, maka dia menangis teresa-esa. Maknanya satu anak yang telah pun Allah Ta'ala bagi hidayah pada mereka, doanya tak putus-putus untuk hidayah pada kaum keluarga dia. Allah SWT telah bangunkan keluarga tersebut jadi manusia yang dapat petunjuk hidayah, dan kadang lebih baik daripada kita orang mukmin. Sebab itulah orang Yahudi, Nasrani ni, kalau dapat hidayah, dia lebih baik daripada orang Islam. Sebab mereka tahu sesuatu. Sebab itulah Warqah bin Naufal, bila mana sahaja Nabi dalam peristiwa Gua Hira yang Nabi dapat wahyu, dia bawa isteri dia, ni lah orang yang sangat dicintai ni, bawa pergi jumpa Warqah bin Naufal, satu daripada ahli kitab. Dan masa dia bagi tahu, sungguhnya kamu jagalah dia, Muhammad ni telah dilantik jadi nabi, jadi rasul. Maknanya dia orang yang mana, bila mana saja wanita ni dia dapat hidayah ni, Masya Allah, mereka doa untuk keluarga dia. Akhirnya peristiwa ini telah menjadikan keluarganya Islam semua, hasil daripada pengorbanan dia. Dan sebab itulah orang kata, jaga amalan ini Allah Ta'ala akan bagi pada kita. Sebab sembahyanglah yang akan menyebabkan kita akan dapat kasih dan redha Allah. Dan tidak ada satu benda yang lebih dicintai oleh Nabi ialah melainkan sembahyang. Sebab itulah kalau kita dapat sama-sama, insya-Allah, daripada peristiwa yang berlaku ni, yang merupakan satu peristiwa yang sangat dahsyat, iaitu sehingga kan kalau siapa tak percayai peristiwa Isra wal Mi'raj, maka dia kafir. Siapa tak percaya dia naik, Nabi pergi jumpa dengan Allah, dia jadi kafir. Maknanya kita tak boleh tak percaya. Sebab ini adalah peristiwa yang mukjizat Allah bagi pada Nabi. Tapi Abu Jahal buat macam mana? Bila Nabi balik saja dari peristiwa yang mana hanya berlaku lebih kurang daripada malam sampai ke subuh tu, maka dikumpulkan orang dekat Jabal Qubis,
Masa tu dia suruh Nabi, ya Rasulullah, kamu cakap kamu pergi naik sampai ke jumpa dengan Allah, naik pertama, naik kedua. Oh, bagus. Cuba angkat kaki sebelah. Maka Nabi angkat kaki sebelah. Okey, angkat kaki lagi sebelah. Maka Nabi pun tak angkat, dia letak kaki sebelah, angkat lagi sebelah. Lah, dua-dua cuba angkat. Nabi kata kena melompat lah. Melompat pun macam tu, nak naik ke atas. Tipu. Tipu. Abu Jahal kata, nak angkat kaki dua pun tak boleh. Cakap boleh naik sampai ke langit. Ini orang kafir. Orang yang mana Allah Ta'ala tutup hati mereka. Tapi bila tanya pada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya Rasulullah ni pergi dari satu malam saja, naik daripada sini pergi ke Masjid Baitul Muqaddis, naik ke Sidratul Muntaha, jumpa dengan Allah, balik semula dan sebelum subuh. Sayyidina Abu Bakar kata, sadaqta wa barakta. Benar. Sesungguhnya benar apa yang dia katakan, sikit pun tidak ada syak. Dan kalau sekiranya dia naik lebih lagi, dia pergi lebih lagi pun aku percaya. Sebab tu orang kata apa, kehebatan Sayyidina Abu Bakar, dia digelar As-Siddiq sebab dia ada sifat membenarkan semua daripada perkara-perkara yang mana yang dibuat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kita kena meyakini benda ni, dan kita kena letakkan keyakinan kita dan kena rasakan bahawa semua amalan yang Nabi bawa balik 5 waktu ni sebagai hadiah kepada kita. Sampaikan satu orang yang dekat dengan Allah, maka dia sembahyang dalam keadaan penuh dengan tumpuan, boleh menangis dalam sembahyang, sehingga kan Nabi sendiri pun lalu menangis dalam sembahyang, yang mana sehingga kan dia telah rasakan bahawa tidak ada satu benda yang lebih berharga daripada sembahyang itu sendiri. Jadi rasanya sampai sinilah, mudah-mudahan kita jadikan amalan ini berterusan, dan untuk anak-anak kita latih dia daripada peringkat awal lagi. Peringkat awal lagi sembahyang. Maknanya supaya jangan kita bila dah kata Muhammad Al-Fatih, kalau di masjid-masjid tak dengar lagi suara kanak-kanak, bermakna kehancuran Islam akan dah dekat. Kalau di masjid tak dengar lagi seruan, jerit pekik, suara kanak-kanak, bermakna tak lama lagi makna Islam tu akan hilang. Itu agenda orang kafir. Sebab tu umur 12 tahun jangan datang masjid, supaya tak ada lagi dengar jeritan anak-anak. Sedangkan anak-anak jeritan anak-anak, main anak-anak tu sebenarnya dia akan menyebabkan keseronokan suka dia pada masjid. Sehingga kan Allah SWT, jadi orang kafir tahu apa nak buat. Dia kata jauhkan manusia orang Islam daripada masjid. Dan satu lagi, dia kata kita kena bagi mereka makan haram. Barulah mereka ni, satu orang Syekh Muhammad Syekh Al-Baki duduk kat Mekah Al-Mukarramah, tengok ada satu pemuda tawaf, satu hari dia boleh tawaf 1000 kali. Pemuda ni tawaf Kaabah 1000 kali, tak pernah berhenti. Maka Muhammad Al-Maki panggil dia, mai sini sekejap, awak tawaf 1000 kali? Benar. Saya jamu makan boleh? Boleh. Maka dia bagi pada orang tu makan apa? Dia tengok orang ni boleh atau tidak, dia bagi makanan subahah. Makanan subahah dia bagi orang tu makan. Lepas makan je pergi tawaf. Dia tawaf sampai 50 kali tu terbaring. Kenapa? Tak boleh, lemah tenaga, tak boleh pergilah. 50 kali, dulu 1000 kali yang buat. Tak boleh, minta maaf lah, tolong saya tak boleh. Kemudian dia panggil dia, mari aku jamu makan lagi. Saya tahu pakcik ni orang baik-baik, sebab tu saya makan. Kali ni dia bagi makan benda yang haram, benda yang haram pada orang ni. Bila bagi makan benda yang haram, suruh tawaf 2 kali 3 kali terkebah terus. Tak boleh, terus tidur. Amalan pun tak buat. Maka terus pakcik ni panggil dia, mari pakcik bagi apa saya makan? Bagi apa saya makan? Pakcik kata, kenapa? Seluruh hidup saya tak pernah ayah saya bagi makanan subah dan haram. Maka pakcik tu kata, tak apa, sekarang bagi makan. Maka pakcik tu bagi makanan yang halal dan tayyiban, bagi makan. Dia boleh terus tawaf 1000 kali lagi. Kesan daripada makanan cepat, tuan-tuan.
Sebab tu kenapa orang tak datang masjid? Kenapa orang tu sembahyang lambat, sembahyang malas, sembahyang rasa tak khusyuk, macam-macam fikir? Sebab makanan kita daripada benda-benda yang subhat. Tapi benda nak lari payah. Tapi kita boleh ikhtiar cari. Sebab tu dia kata apa? Kan? Buy kan? BFF kan? Makna kita beli daripada orang Muslim. Maknanya supaya benda tu insya-Allah dia tahu halal haram. Baru ni ada restoran Zamzam, satu restoran tu. Satu Cina makan pagi kat restoran dia. Bila makan pagi, dia makan roti canai. Dia bau macam macam bau tai dia kata. Biasa roti canai ni wangi kan. Ini makan bau tai. Sekali orang teba-teba tu dia panggil dia, mai sini jap. Rupanya orang Hindu yang buat tu. Kan, kau teba roti? Ya. Kau tengok tangan. Kali tunjuk tangan kanan. Ini kuning-kuning apa ni? Lah, saya sudah basuh berak tapi dah tinggal lagi kat tangan. Muntah kat situ di sini tu. Rupanya kat tangan dia tak basuh betul. Kuning-kuning lagi. Rupanya ingat margarin. Dekat roti tu. Rupanya margarin lain, bau lain dia kata. Seminggu tutup MPK tu. Maknanya supaya bersih orang kata. Kalau makan macam tu, macam mana nak semayang? Kan? Allah, orang Cina pun jadi muntah, apa lagi kita? Jadi hari ni kita hati-hati benda macam tu. Kadang-kadang tengok, ya Allah, margarin banyaknya kan? Rupanya lain macam bau margarin ni. Jadi untuk inilah orang kata kita kena jaga. Sebab tu orang kafir punya agenda makanan haram kita bagi. Dan satu lagi, kita kosongkan tempat yang paling banyak Allah datangkan hidayah, iaitu masjid. Bila masjid kosong, maka semuanya akan hilang. Islam tak ada lagi. Sebab itulah Allah SWT beritahu kepada kita, masjid ni tempat orang beriman. Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir. Yang mana hanya saja orang makmurkan masjid rumah Allah hanya saja orang beriman pada Allah dan hari kemudian. Dan Allah Ta'ala terima kita supaya Allah Ta'ala bagi kita terus istiqamah jadi manusia yang akan terus mengingatkan lagi peristiwa Isra Mi'raj ini. Sembahyang merupakan hadiah yang kita rasa seronok untuk lakukan. Jadi sampai di sini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'u bi asmanaka Allahumma tahiyyum biha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.